Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi yang saya muliakan, Pengurusi Surau, ahli jawatankuasa, asatizah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Dan saya pun tak jangka ramai, masya-Allah. Inilah kali pertama saya berkuliah di Putrajaya. Datang Putrajaya tu selalulah juga, tapi berkuliah di Putrajaya ni inilah kali pertama rasanya. Seingat saya lah, kalau saya ni bukan perawi hadis dhaif. Alhamdulillah. Dan saya tengok masya-Allah sampai ke belakang tu ramai. Saya tak tahu nak tengok saya ke ataupun tuan-tuan ni dah bersedia nak mati. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Tuhan yang menciptakan. Allah itu Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dengan yang demikian itu Allah menguji kamu, mana satu di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Maka kematian merupakan satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta untuk setiap yang bernyawa, supaya manusia ataupun haiwan ataupun apa saja yang bernyawa itu melalui, kerana ia adalah fitrah. Cuma kalau kita bertanya, kenapa insan ini perlu mati? Kenapa perlu mati? Bahkan mungkin ada yang bertanya lebih jauh daripada itu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Adam itu perlu keluar daripada dunia dan mati, sedangkan Adam itu akhirnya akan kembali juga ke syurga? Inilah sunnatullah. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab The Shifa'ul Alil. Dia mengatakan, menjadi sunnatullah, walaupun Adam itu akhirnya akan kembali ke syurga, tetapi sunnatullah, ketentuan Allah, Adam itu mesti turun ke dunia dan beramal, merasai beratnya amalan, merasai taklif, merasai bebanan, arahan yang Allah Subhanahu wa taala bebankan ke atas dia, supaya dia diikuti oleh umat yang datang selepasnya, dan dia mati, kemudian dia masuk ke syurga. Maka begitulah setiap makhluk di dalam dunia ni, Allah Subhanahu wa taala menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Untuk apa? Untuk apa Allah Ta'ala cipta mati? Pertama, untuk beritahu kepada insan yang beriman, mau juga yang tidak beriman, bahawasanya ada beza di antara makhluk dan Tuhan. Ini yang disebutkan oleh Abu Bakar. Ketika mana ada di kalangan sahabat yang agak tidak boleh terima khabar kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Fa inna man minkum ya'buduna Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sesiapa di antara kamu yang menyembah Muhammad, maka Muhammad pada hari ini telah tiada. Muhammad pada hari ini telah wafat.
Tetapi siapa di antara kamu yang menyembah Allah, ketahuilah Allah itu adalah Tuhan yang tidak pernah merasai kematian. Kerana mati itu adalah makhluk Allah. Maka sebab itu, setiap insan yang sentiasa ingat mati, dia bukan hanya takut dengan kematian, dia merasai dirinya adalah hamba Tuhan. Maka sebab itu dalam sujud, dalam rukuk, dalam qiyam, dalam tasyahud, kita melafazkan lafaz-lafaz yang memuji Tuhan. Kita nak salat tidak akan jadi sah melainkan mesti dimulakan dengan takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Takbir yang menjadikan semua perbuatan yang halal sebelum salat jadi haram, kerana boleh membatalkan salat. Kita ucapkan Allahu Akbar, maksudnya Allah itu maha besar. Allah maha besar, maksudnya kita nak masuk dalam salat ni tidak ada seruan yang lebih besar daripada seruan Tuhan. Walaupun salat ini kita tak faham kenapa rakaatnya berbeza-beza. Siapa faham? Kenapa solat maghrib 3? Kenapa solat isyak 4? Kalau ikut logik, solat isyak lah 3 sebab dah lewat. Pendek sikit, lepas tu boleh terus tidur kan. Ni maghrib pula yang 3, isyak jadi 4. Bagi yang bukan musafir lah, yang musafir dia potong jadi 2 lah kan. Yang isyak tu kan. Siapa faham? Tak faham. Kadang-kadang Allah memberikan kita satu hukum hakam di luar daripada logika akal. Dan kita kalau tanya pun tak dapat satu jawapan yang boleh akal kata, okeylah aku faham. Terutamanya kalau orang non-Muslim tanya kan. Orang bukan Islam tanya, kenapa solat 5 waktu? Kenapa dalam rakaat solat ni berbeza-beza? Kenapa rukuk sekali, sujud 2 kali? Kita nak jawab macam mana? Kita nak jawab macam mana? Tak tahu kan? Ni saya bagi jawapan. Mudah-mudahan jawapan ni bagi dia puas hatilah. Manusia setelah dia merasai dirinya hamba, Allah memberikan pelbagai bukti tentang kewujudan Tuhan yang tidak mati. Tuhan yang sentiasa ada, yang mentadbir alam ini. Dia rasa Tuhan ni wujud. Setelah dia percaya Tuhan ini wujud, dan setelah dia percaya Al-Quran itu daripada Allah, Allah banyak turunkan ayat-ayat Quran. Dalam Quran menceritakan tentang fenomena alam yang tidak pernah diketahui kebenarannya dan ketepatannya, melainkan pada hari ini, pada zaman ini, 1400 tahun dulu orang hanya beriman dengan Quran dari sudut mukjizat saintifiknya. Hari ini kita kaji Quran, kita kata Quran betul, tepat Quran. Hadis juga tepat, maka kita kata Quran tepat daripada Allah, betul. Hadis juga betul daripada Nabi. Mustahil kalau Quran ni direka oleh satu orang manusia yang buta huruf, yang tak pernah belajar daripada mana-mana kitab lain, tiba-tiba dia bawa satu kitab dengan 6,000 lebih ayat, tak ada satu ayat pun yang dibuktikan salah sehingga ke hari ini. Setelah kita percaya, kita perlu untuk submit ourselves. Kita perlu untuk serahkan diri kita pada Tuhan. Maka apa saja yang Tuhan suruh kita buat walaupun kita tak faham. Kerana nak jadi hamba, kena buat apa yang disuruh tanpa banyak bertanya. Bab mengenal Tuhan, bab mencari kewujudan Tuhan, yang ni Tuhan bagi dalil akal dalam Quran. Tapi bab ibadah, kadang-kadang bila masuk bab ibadat ni kan, tu yang saya selalu buat contoh kan. Kita solat subuh. Sebelum solat subuh tu kita ambil wudu. Lepas tu solat subuh. Solat qabliyah, lepas tu solat subuh. Solat subuh, habis solat subuh kita pun keluar. Kan? Kita pun keluar, wudu masih ada, sampai waktu duha kita ambil wudu semula. Wudu awal tadi tak batal lagi.
Kita ambil wuduk semula. So kita perbaharui wuduk. Solat duha. Lepas solat duha, wuduk tu masih kekal lagi. Kan? Wuduk tu masih kekal. Lepas tu kita rasa aku nak perbaharui wuduk lah. Pergi wuduk lagi sekali. Lepas tu kita salat sunat wuduk. Sampai waktu zuhur. Kan? Bila waktu zuhur kita rasa dah nak terkentut dah. Berapa kali ambil wuduk tadi? 3 kali. Kita kentut sekali. Berapakah wuduk yang tinggal? Berapakah wuduk yang masih berbaki? Kita kata tak ada semua. Semua hilang. Ini bukan macam main PlayStation. Kan? 3 tolak 1, 3, 2. Maka sebab itu di dalam salat, kita melafazkan lafaz-lafaz yang mengagungkan kebesaran Tuhan. Kerana kita tahu Tuhan yang kita sembah ini sekali-kali tak sama macam makhluk. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang mengetahui segalanya dan Tuhan ni tak mati. Kita sujud, kita rukuk menyebut subhanallah. Apa maksud subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat yang merupakan sifat makhluk. Maha suci Allah yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Itu yang pertama lah. Tuhan menjadikan kematian ni di depan kita. Supaya kita ni rasa diri kita hamba. Tuhan adalah Tuhan yang tidak sekali-kali mati. Itu pertama. Yang kedua, bila Allah menciptakan kematian dan kehidupan, Allah nak tunjuk kepada insan tentang rahmatnya dan juga tentang azabnya. Rahmat bagi insan apabila mati di atas iman. Sebab itu ada dalam hadis Nabi SAW menyebut, la yunajjiya ahadukum amaluhu, tidak ada satu orang pun amalannya boleh menyelamatkan dirinya daripada neraka. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Sahabat kata walaupun kamu ya Rasulullah, Nabi kata walaupun aku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin min. Tetapi Allah telah mencucuri aku dengan rahmat daripadanya. Para ulama mengatakan tidak ada di antara kita ni yang boleh masuk ke dalam syurga dengan amalan kita sendiri. Tak ada yang masuk syurga dengan amalan sendiri, tak ada. Sebaliknya, amalan itu hanyalah syarat. Dia bukan sebab. Kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Bila kita mati, Allah berikan peluang kita untuk melihat amalan di padang mahsyar. Jadi kita pun tengok amalan. Tengok amalan masing-masing. Tengok amalan, lepas tengok timbang. Kan? Timbang-timbang, tengok berat belah baik ke berat belah tak baik. Pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, timbangan amal ni bukan untuk Tuhan. Tuhan ni sebelum kita lahir dia tahu dah kita ahli syurga ke neraka. Betul tak? Bukankah ada hadis dalam Sahih Muslim? Nabi kata, setiap daripada kamu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Kehidupannya, kejadiannya diciptakan di dalam perut ibu dia 40 hari. 40 hari. Kemudian menjadi mudrah, kemudian menjadi alaqah dalam masa 40 hari itu. Summa yunfakhu fihi ruh. Kemudian summa yursalu ilaihi al-malak. Kemudian dihantar malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat akan tiupkan ruh. Wa yu'maru bi 4 kalimat. Dan malaikat itu yang tiupkan ruh itu akan disuruh oleh Allah untuk menulis 4 perkara. Sebelum kita lahir, baru 40 hari dalam perut. Bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyya aw sa'id. Allah Ta'ala suruh tulis rezeki budak ni.
yang umurnya baru 40 hari ni. Ada yang kata 120 hari, khilaf di kalangan para ulama, termasuk ulama semasa. Ada yang kata selepas 120 hari baru tiup roh. Tak apalah, yang penting belum lahir lagi, Tuhan dah suruh tulis rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalannya, wa syaqi au sa'id, dan ditulis dia ni ahli syurga ke celaka ke bahagia, ahli syurga ke ahli neraka. Maksudnya belum lahir Tuhan dah tahu. Habis tu timbang apa? Timbang ni untuk kita. Kerana kita mana nak ingat amalan kita? Kalau orang tanya kita hari ni, apa amal soleh yang kita buat? Kita pun susah nak senaraikan satu-satu. Itu yang hari ni, belum yang semalam. Apatah lagi daripada awal-awal baligh dulu. Cuba senaraikan. Kita buat bengkel. Kan? Buat apa? Kumpulan kecil-kecil, so bincang masing-masing. Agak-agak boleh senaraikan ke daripada A sampai Z? Tak boleh. Kerana kita tak ingat, Tuhan tunjuk depan kita dan Tuhan timbang. Sebelum timbang tu pun Tuhan tanya dulu, atunkiru min hadza syai'a adzalamaka katabatil hafizun. Dalam hadis Allah Taala kata, ada benda tak nak bantah dalam catatan ni? Ada tak yang mana, ada tak rasa-rasa malaikat aku yang menulis amalan ni telah melakukan zalim pada kamu? Kita kata la ya Rab, tidak ada. Afalaka uzur? Tuhan tanya lagi soalan, ada uzur tak masa buat benda ni? Mungkin ada uzur. Tuhan nak menunjukkan keadilannya. Maka setiap orang yang mati, dia akan rasa keadilan Tuhan pada dia apabila dia sampai ke padang mahsyar. Dan syarat nak pergi padang mahsyar mesti mati dulu. Kalau tak, kita tak rasa keadilan Tuhan. Maka satu orang apabila ditimbang amalannya, berat belah jahat, dia pun masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka Allah. Bila masuk dalam neraka Allah, sekali-kali dia tak kata, Allah zalim pada aku. Dia tak kata. Kerana Allah timbang depan dia. Dan Tuhan tanya dulu sebelum timbang, ada benda tak nak bantah? Itu satu kes. Satu lagi kes. Dia kata, ya Ustaz, yang tu kalau masuk neraka lah, yang masuk syurga ni, rasanya dia kalau masuk terus tanpa timbang pun, takkan dia tak puas hati pula. Takkan dia nak pergi tanya Tuhan, Tuhan, pasal apa masuk dalam syurga ni? Timbanglah dulu. Mana tahu saya ahli neraka. Jaranglah. Secara logiknya kita pun kata, kalau ada ni memang mangkor lah kan. Kata orang Perak, mangkor lah. Jadi, habis tu yang ahli syurga ni timbang buat apa pula? Yang ahli syurga ni, bila ditimbang amalannya, nak menunjukkan rahmat Tuhan pada dia. Rahmat Tuhan pada dia. Sebab apa? Yang tadi saya sebut tadi. Bila ditimbang amalan, berat belah baik, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Yang tadi, mula-mula tadi, ahli neraka tadi, katalah timbang belah jahat yang berat, dia masuk neraka sampai bila? Dia ada iman dalam jiwa dia, tapi bila pergi ke padang mahsyar, timbang amalan jahat dia berat, dia masuk neraka. Betul? Masuk neraka sampai bila? Sampai dosa dia habislah. Lepas tu dia keluar daripada neraka, dia akan masuk ke dalam syurga. Betul? Setuju kan saya? Okey. Orang yang masuk syurga, bila ditimbang berat belah baik, dia masuk syurga sampai bila? Selama-lamanya. Apa yang Tuhan buat pada dosa dia? Diampunkan. Ini rahmat Allah. Itu satu. Yang kedua, bila kita tengok balik dalam hidup kita ni. Ni saya selalu sebut ni, sebelum saya nak baca hadis pasal mati ni, kita nak tengok dulu apa maqasid ataupun tujuan Allah Taala bagi tahu kita adanya mati. Nanti saya akan baca hadis tentang mati ni. Sabar kan. Bukan selalu datang. Mana tahu akan datang, tak boleh datang dah kan. Sekali je dia kata, sekali jugalah. Kita ni, amalan kita, daripada pagi, bangun pagi tidur, bangun tidur, pagi, sampai tidur balik. Berapa masa ataupun berapa jam yang kita buat khas untuk Tuhan dan berapa jam yang kita buat untuk diri sendiri dan orang lain.
Cuba tanya diri muhasabah balik. Salat berapa minit? Nak jawab pun malu. Saya tahu, saya pun malu. Tak apalah kita bundarkan 5 minit. 5 minit Ustaz? 3 minit cukuplah kot. Tak apalah kita ambil 5 minit. 5 minit kali 5. So 25 minit. Campur solat sunat dia jadi setengah jam lah. Kan? Setengah jam. Setengah jam kita buat untuk solat lah. Kan? Kita buat solat ni memang khas untuk Tuhan. Setengah jam solat dengan tidur kita 8 jam. Mana lagi banyak? Tidur lagi banyak. Manusia ni lebih banyak tidur daripada solat. Setuju ke tak? Setuju. Tapi bila minta kat Tuhan, minta syurga. Malu tak malu? Tak malu. Jangan malu minta syurga pada Tuhan. Jangan kata malu. Memang kita minta syurga. Walaupun kita tidur banyak lagi. Dan bila kita pergi ke negeri akhirat, kita akan dapati amalan-amalan yang kita buat tu, Allah Ta'ala akan gandakan. Ada hadis juga diriwayatkan daripada Allah berfirman, hadis kursi. Tapi hadis ni Nabi SAW bersabda, sesiapa apabila seorang hamba nak buat benda baik, niat nak buat benda baik, tak buat, Tuhan tulis 1 pahala. Kalau dia buat, katabahallahu indahu asyra hasanat, 10 gandaan pahala, ila 700 dhi'fin ila ad'afin kathira. 10 kali ganda, mungkin pergi ke 700 kali ganda, dan mungkin banyak lagi. Maka kita rasa Tuhan ni bersifat rahmat. Dan Tuhan bagi tahu kita tentang wujudnya kematian ni supaya kita hamba ni beringat. Supaya kita ni hamba rasa takut dengan azab dan ancaman. Kadang-kadang kita ni bila hidup dalam dunia leka banyak dengan nikmat dunia, kita lupa kita akan berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita mati. Maka sebab itu Nabi SAW galakkan kita ziarah kubur. Supaya kita ingat kematian. Nabi SAW galakkan ni orang lelaki ni untuk pergi iring jenazah. Dan waktu tu kena tafakkur, senyap, bawa jenazah sambil fikir, aku nanti pun orang akan pikul macam ni. Ingat tentang kematian. Kita akan rasa satu hari kita akan bertemu dengan Allah. Masa tu kita akan beramal untuk diri kita. Walaupun kita tak tengok ganjarannya di akhirat sekarang, tapi kita buat. Kerana kita yakin kematian itu hampir pasti. Dan kita akan bertemu dengan Allah, dan itu pasti. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kanu ya'malun." Katakan, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kan? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu larikan diri daripadanya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia pasti akan bertemu dengan kamu. Summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada. Dan kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang terang menderang. Dia akan bagi tahu kamu apa yang kamu lakukan di dalam dunia. Maka kalau kita pernah buat zalim pada orang, masa ni kita akan rasa takut. Kerana kematian itu hampir pasti. Kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan berdiri di mahkamah Allah. Orang yang menzalimi kita akan tuntut di hadapan Allah bahawasanya kita pernah menzalimi dia. Mungkin di dalam dunia ni kita ada kuasa dan kedudukan. Mungkin saja dalam dunia ni kita boleh bersembunyi daripada kezaliman kita diketahui oleh orang lain. Mungkin dalam dunia ni kita boleh bersembunyi di balik fake account. Kita jadi cyber trooper, maki orang sana, carut orang sini, tuduh orang sana, fitnah orang sini. Ketahuilah, satu hari nanti kematian akan menjemput kamu. Dan apabila kamu pergi ke negeri akhirat, tidak ada yang akan dapat membela kamu. Kamu akan menjawab di hadapan Allah setelah daripada kamu mati. Bahkan sebelum daripada kamu sampai akhirat,
kamu akan menjawab soalan-soalan yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Maka sebab itu kematian itu diberitahu kepada kita. Allah merahsiakan kematian supaya nak tengok antara kita ni siapa yang betul-betul kuat keyakinannya dengan kematian. Itu satulah. So dia bagi tahu, dia rahsiakan. Dia kata kematian ni datang, tapi tak tahu bila. Supaya kita ni beringat sentiasa. Aku ni tak tahu bila nak mati ni. Tengok kawan-kawan seorang dah mati. Aku ni belum lagi. Aku tak tahu bila. Dan aku kena bersedia untuk hari kematianku. Itu satu. Yang kedua, Allah rahsiakan kematian itu juga rahmat bagi kita. Kerana kalau dia bagi tahu kita 3 hari sebelum mati, dia bagi tahu siap-siap 3 hari lagi kau nak mati, agak-agak kita boleh hidup. Belum sampai 3 hari, kita terjun bangunan dulu. Makan pun dah tak lalu. Serabut. Sebab apa? Datang dah lagi 3 hari, kan? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhirnya di antara faedah untuk kita mengetahui adanya kematian ini, apabila manusia yang diuji oleh Allah dengan ujian yang pelbagai. Kematian, beriman dengan wujudnya mati akan membuka pintu pengharapan kepada Allah. Ada orang kadang-kadang dia dizalimi oleh orang lain. Ada orang yang kadang-kadang Allah beri musibah banyak kat dia, sampai dunia dia hilang. Tapi bagi orang yang yakin adanya hari kematian, dia kata tak apa. Walaupun aku diuji oleh Allah dengan ujian yang banyak, aku akan mati satu hari nanti. Dunia ni bukan lama sangat pun. Bahkan ada manusia yang Allah Ta'ala uji dia, kadang-kadang dia susah nak handle isteri dia. Orang beli kapet baru, dia mau kapet baru. Orang beli sofa baru, dia pun mau sofa baru. Kan? Kadang-kadang dia susah. Dia boleh kata kat isteri dia, tak apa, saya tak mampu nak belikan untuk awak benda-benda ni. Kita nanti ambil kat syurga je lah. Kita beli kat syurga je. Syurga tak payah beli, minta aja, kan? Supaya kita beriman, kita akan bertemu dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tak mampu nak elak kezaliman orang pada kita, apa kita nak buat? Kita mengharapkan satu hari aku akan mati, aku akan lama sangat dalam dunia ni. Bukan lama sangat, maka kita akan rasa tenang kerana adanya hari akhirat, adanya hari yang mana kita akan mati dan orang lain juga akan mati. Baik. Sebab itu Nabi SAW dalam banyak hadis menceritakan tentang kematian ni. Saya nak baca satu hadis yang panjang dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh guru saya sendiri, iaitu Syuaib Al-Arnaud. Kita baca hadis ni dan kita terjemahkan, mudah-mudahan ada manfaat. Kata Imam Ahmad, anil Bara ibni Azib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, satu hari kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan? InsyaAllah. Kita azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا Sudah Ustaz meneruskan bacaan yang saudara ada mengikat tabung semuanya berharap atau bapak digunakan begitu dengan petugas di luar surau ada petugas yang dibantu untuk insyaAllah dan setelah diumuman pihak surau minta maaf dan tidak dapat mengirimkan jauhan tapi itu sudah terberai di luar insyaAllah kalau yang petugas turunlah Okey, kita sambung. Kata Bara' bin Azib, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar satu jenazah seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Fantahaina ila al-qabr, apabila kami sampai ke kubur. Walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Apabila mayat ini diturunkan ke dalam lubang ke dalam liang lahat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan kami pun duduk sekeliling Nabi. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, kata dia. Kami duduk tu seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Maksud duduk tu duduk tenanglah, duduk diam. Wa fi yadihi 'ud yankutu fil ard. Di tangan Nabi ada kayu yang Nabi guna untuk cucuk tanah. Maksud Nabi duduk tu, Nabi diam, Nabi ambil kayu, Nabi cucuk. Perbuatan ni kata para ulama ialah perbuatan orang yang berfikir, duk mikir, duk tafakkur. Farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, faqala ista'idhu billah min azabil qabr marratain aw thalatha. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat yang ada di situ, mintalah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Kata perawi, berkemungkinan Nabi ulang 2 kali, berkemungkinan Nabi ulang 3 kali. Maksudnya Nabi bagi tahu ni Nabi ulang benda yang sama. Dan Nabi ni dia biasa ulang benda yang penting. Dan memang Nabi suruh kita juga ulang. Minta perlindungan dengan Allah daripada azab kubur ni setiap kali kita sebelum memberi salam, Nabi galakkan kita untuk minta perlindungan dengan Allah daripada 4 perkara. Apa dia? Daripada azab kubur, daripada azab api neraka Jahannam, daripada fitnah hidup dan mati, daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. So 4 benda ni kita kena minta perlindungan dengan Allah sebelum kita beri salam, lepas kita membaca tasyahud. So kita kena ulang. So Nabi pun kata kepada para sahabat, mintalah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Kemudian Nabi cerita pada sahabat. Nabi kata, innal 'abd al-mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila dia berada dalam keadaan yang ingin meninggalkan dunia dan sedang menghadap kepada akhirat, nazala ilaihi minas sama' malaikatun bidul wujuh
ka'anna wujuhahumus syams. Akan turun malaikat, beberapa malaikat daripada langit. Muka mereka putih seolah-olah muka mereka itu mentari. Ma'ahum kafn min akfanil jannah. Mereka membawa kafan daripada kafan-kafan syurga. Wa hanutum min hanutil jannah. Dan mereka membawa wangian daripada wangian syurga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Sehingga dia duduk dekat mayat. Dan oleh kerana banyaknya malaikat tu, duduk di dekat mayat tu, dia punya duduk tu ramai sampai sejauh mata memandang. Okey. Kemudian Nabi kata lagi, summa yaji'u malakul maut. Kemudian datang malaikat maut. Siapa malaikat maut? Apa nama malaikat maut? Israel. Kan? Tapi nama Israel ni tidak ada disebut dalam mana-mana hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih nama dia malakul maut, malaikat maut. Habis itu siapa yang panggil Israel ni? Yang panggil Israel ni, nama Israel ni datang dalam riwayat Israiliyat, iaitu khabar-khabar ahli kitab yang sebelum kita. Demikianlah yang disebut oleh Ibnu Kathir dan juga Al-Munawi. Dua-dua mazhab Syafi'i, jangan risau. Saya tak bawa mazhab lain ni. Sagi orang marah kat saya. Habis tu ustaz, tak bolehlah kita panggil dia Israel. Saya tak kata tak boleh, tapi kena tahu benda tu. Supaya nanti kalau ustaz kata malaikat maut, kita tahulah maksudnya ustaz tu ambil hadis sahih. Memang hadis sahih sebut malaikat maut. Quran pun sebut malakul maut. Israel tak disebut dalam Quran, tak disebut dalam hadis. Habis tu boleh tak kita nak panggil dia? Tak ada masalah, dia bukan ada kaitan dengan hukum hakam. Cuma tak pastilah, boleh jadi Israel, boleh jadi yang lain. Tapi yang pentingnya dia malaikat maut. Datang malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sehingga malaikat maut ni duduk di kepalanya. Fayaqul, dan dia berkata, ayyatuhan nafsu tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah kamu daripada jasad ni, pergi kepada keampunan daripada Allah dan keredaan Allah. Fatakhruju, maka roh itu pun keluar. Fatasilu kama tasilul qitrah min fi saqa. Seperti mana roh tu keluar, seperti mana air yang keluar daripada mulut bekas air. So dia keluar macam tu. Jadi minum je. Bismillah. So Nabi nak bagi isyarat. Nabi kata orang mukmin ni, malaikat maut bila datang, malaikat maut cabut nyawa dia, roh dia keluar dengan senang. Cuma ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Orang mukmin ni tak rasa ke sakaratul maut? Mabuk ketika mana nak mati ni? Nazak. Dalam hadis yang lain Nabi kata inna lil mauti sakarat. Dalam hadis Bukhari Nabi kata inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya bagi kematian ni ada kemabukan. Maksudnya mabuk tu sebab sakit. Maka dalam isu ni ulama beza pendapat. Ada yang kata bila keluar ni bukan makna tak sakit. Dia sakit tapi keluarnya senang. Kerana di sana ada riwayat yang menyebut orang syahid ni, dia bila dibunuh aja, orang syahid akhirat ni, dunia akhirat ni yang terkorban bila mempertahankan Islam di medan perang dan dibunuh oleh kafir harbi. Ada riwayat, ada hadis daripada Nabi yang menyatakan orang syahid ni dia rasa sakit kematian tu seperti mana alamul qarsah, seperti mana sakit kena cubit. Sakit juga, tapi sakitnya kena cubit. Maka sebab itu ulama beza pendapat. Tapi pendapat wallahu taala alam, pendapat yang saya kira ada kewajarannya ataupun yang kuat dalam masalah ni, orang mukmin ni dia akan rasa sakit sikit lah. Kerana bila roh nak keluar ni dia akan rasa sakit.
Tetapi kesakitan itu berbeza antara manusia dengan manusia yang lain. Bila sakit nak meninggal ni, dia beza. Orang ni Tuhan bagi lain, orang ni sakitnya lain. Tapi mulut kita kena mau jagalah. Jangan bila tengok orang sakit je nak mati, dia kata tengok, lama betul sakit. Orang yang jaga dia, 2 orang dah mati. Dia tak mati-mati lagi. Mulut kena mau jaga. Jangan kata, tu mesti banyak dosa. Tu jadi minta tu. Jangan. Kerana Allah apabila dia memberikan manusia itu kesakitan sebelum mati, maksudnya Allah sama ada nak menambah kebaikan seseorang ataupun Allah nak menyuci dosa seseorang. Kerana lebih baik Allah Ta'ala bagi sakit dalam dunia daripada Allah Ta'ala bagi azab di akhirat. Maka sebab itu jangan mulut kita ni jangan cepat sangatlah. Muhasabah diri dulu. Kan? Baik. Kemudian keluarnya roh seperti mana air yang keluar daripada mulut bekas air, fayakhudhuha, maka malaikat maut ni pun ambil roh ni. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Apabila malaikat maut mengambil rohnya, malaikat yang duduk ramai-ramai tadi tu, mereka tidak meninggalkan roh itu di tangan malaikat maut. Walaupun sekelip mata sampai dah. Ramai-ramai ambil dah roh tu. Hatta ya'khudhuha, mereka ambil, fayaj'aluha fi dhalikal kafn. Mereka ambil roh tu letakkan dalam kafan yang dia orang bawa. Wa fi dhalikal hanud, dan mereka letak dalam wangian syurga yang dia bawa. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati misk wujidat ala wajhil ard. Dan keluar daripada kapan dan juga wangian tu, daripada roh tu, keluar daripada roh tu bau wangi kasturi yang terbaik yang pernah dihidu dalam dunia. Fayas'aduna biha, dan mereka membawa naik. Dia kan, kita ni kalau kita mati, kalau kita tu orang beriman, malaikat rahmat yang akan bawa roh kita. Tapi kalau kita tu orang tak beriman, malaikat azab yang bawa. So dia ni orang baik. Nabi kata dia ni hamba yang mukmin. So yang bawa ni malaikat rahmat. So malaikat rahmat bawa kain kapan, bawa wangian syurga, letakkan dia dalam tu, keluar bau yang paling wangi yang pernah ada di atas muka bumi ni. Baik. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal rauh at-tayyib. Ada yang baca rauh, ada yang baca ruh. Mereka tidak melalui mana-mana kumpulan malaikat di langit, melainkan malaikat akan tanya, apakah wangian yang baik ini? Ada yang kata, apakah roh yang baik ini? Roh yang dia orang bawa. Apakah roh yang wangi ini? Fayaqulun fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Mereka malaikat yang bawa ni kata, inilah fulan bin fulan. Mereka menyebut dengan nama-namanya yang baik yang mereka panggil dia di dalam dunia. Hatta yantahu bihi ila sama'id dunya, sehingga mereka bawa ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, mereka minta izin untuk dia masuk keluar daripada langit dunia. Fayuftahu lahu, dibuka pintu langit. Fayushayyi'uhu min kulli sama' muqarribuha ila as-sama'i allati taliha. So dia orang iring sampai masuk ke langit yang lain, dia orang iring. Langit ni ada peringkat-peringkat. So setiap langit tu ada malaikat yang mengiring dia. Hatta yantahiya ila as-sama'i as-sabi'ah, sehingga roh tadi ni berhenti ke langit ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan amalan hamba aku ni di dalam illiyin. Illiyin ni maksudnya catatan, nama buku catatan amalan orang nama-nama orang beriman dalam tu. Ada yang kata illiyin ni nama tempat, syurga langit ketujuh, yang mana di sana ada catatan nama-nama orang yang baik. Baik. Kemudian Tuhan kata lagi,
Nabi kata lagi, wa a'idu 'abdi ila al-ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Tuhan kata lagi, kembalikan hamba-Ku ni ke bumi, kerana daripada bumi aku menciptakannya dan kepadanya aku kembalikannya. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan daripada bumi juga, daripada tanah juga aku akan keluarkan mereka sekali lagi. Fatu'adu ruhuhu fayatihi malakan, kemudian rohnya dikembalikan. Datang dua malaikat, fayujlisanihi, dua malaikat mendudukkan dia. Yang ni geng-geng Mu'tazilah tak terima ni. Dia kata dah kembali ke dalam, roh tu dah kembali ke dalam jasad balik dalam kubur, tiba-tiba malaikat datang, malaikat dudukkan dia. Macam mana nak duduk dalam kubur? Atas tanah, bawah tanah, tepi kiri kanan tanah, macam mana nak duduk? Kita kata benda ni benda gaib. Benda ni benda gaib. Kita tak tahu macam mana, tapi kita yakin apa yang Nabi sebut ni betul. Malaikat datang, malaikat dudukkan dia. Malaikat dudukkan dia. Kemudian malaikat kata, fayaqulani lahu man rabbuka. Tuhan, apa ni, malaikat tanya, siapakah Tuhan kamu? Fayaqul rabbi Allah. Dia mengatakan, Tuhan aku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Mereka bertanya, apakah agamamu? Fayaqul diniyal Islam. Dia mengatakan, agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Apakah lelaki yang dihantar kepada kamu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, dan mereka bertanya lagi kepadanya, wa ma ilmuka? Apakah ilmumu? Macam mana kamu tahu dia nabi? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah dan aku beriman dengannya dan aku membenarkan Al-Quran. Fayunadi munadim minas sama. Tiba-tiba datang seruan daripada langit. An sadaqa abdi. Hamba-Ku bercakap benar. Fa afrishuhu minal jannah. Maka ambil hamparan daripada syurga, letakkan padanya. Wa albisuhu minal jannah. Pakaikan dia dengan pakaian syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pada kuburnya itu satu pintu ke syurga. Fayatihi min rawhiha wa tibuha. Dan bila dibuka aja pintu tu, dalam kubur tu, bau syurga tu datang. Wangian syurga tu pun datang pada dia. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kuburnya menjadi luas, seluas mata dia memandang. Wa ya'tihi rajul hasanul wajh, hasanul thiyab, tayyibur rih. Tiba-tiba datang seorang lelaki, mukanya cantik, pakaiannya juga cantik, baunya juga wangi. Kemudian dia kata, fayaqul abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Terimalah berita gembira yang mana ia akan mengembirakan kamu seperti mana yang telah kamu dijanjikan dulu. Fayaqulu lahu man anta. Dia kata, engkau siapa? Dalam kubur tu datang satu orang muka handsome, muka cantik, baju cantik, wangi. Dia pun terkejutlah juga. Ni kubur dia, pasal orang lain masuk. Dia pun tanya, engkau siapa? Dia tanya, engkau siapa? Dia sebut lagi, dia kata, man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Engkau siapa? Tapi tengok muka engkau ni, muka bawa kebaikan. Fayaqul ana amaluka salih. Akulah amalanmu yang salih. So, amal salih teman dia lah. Kemudian dia kata, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Dia kata, wahai Tuhan, kiamatkanlah segera. Wahai Tuhan, cepatlah bangkitkan kiamat ni supaya aku boleh balik kepada keluargaku dan juga hartaku. Maksud dia tak sabar lagi dah ni. Tengok pintu syurga tu pun dia rasa macam hebat dah. Dia kata, wahai Tuhan, cepatlah. Cepatlah bangkitkan kiamat supaya aku boleh masuk ke dalam syurga. Kemudian Nabi cerita lagi, wa innal 'abdal kafir, sesungguhnya hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah,
hamba yang kafir ni apabila dia nak meninggalkan dunia dan nak pergi kepada akhirat, malaikat daripada langit yang berwajah hitam, yang mana mereka membawa kain yang keras, akan duduk di sisinya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut, sehingga malaikat maut duduk di kepalanya, dan malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang kotor, keluarlah untuk bertemu kemurkaan daripada Tuhanmu dan kemarahannya. Fatafarraqa fi jasadihi. Bila malaikat maut sebut aja perkataan tu, roh yang kotor, keluar bertemu dengan kemurkaan Tuhan dan kemarahan Tuhan. Nabi kata, roh bila dengar suara malaikat maut ni, bagi warning macam tu, roh ni menyorok dalam, berpecah dalam badan ni, takut, tak mau keluar. Kemudian fayantazi'uha, kata Nabi, dia rentap roh tersebut, kama yuntaza'u sufud minas sufil mablul, seperti mana besi pemanggang ditarik daripada daging yang masih basah. So daging ni bila kita masak, kita bakar, kita letak atas besi kan. So daging tu masih basah lagi, kita tarik rentap besi tu. So akan tinggallah sisa-sisa daging yang masih ada. Begitulah roh orang kafir apabila ditarik oleh malaikat maut. Kemudian Nabi kata lagi, fayakhudhuha, dia pun mengambil roh orang kafir ini, fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Apabila dia ambil aja roh ni, malaikat yang tadi tu datang, sekelip mata datang, hatta yaj'aluha fi dhalikal musuh, sehingga mereka masukkan dia di dalam kain yang keras itu, dan keluar daripada kain itu bangkai yang paling busuk yang pernah ada di dalam atas muka bumi. Mereka mengangkatnya, membawanya, dan tidak ada kumpulan malaikat yang melaluinya, yang tidak ada, mereka tidak akan melalui kumpulan-kumpulan malaikat, melainkan mereka akan bertanya, apakah bau yang busuk ini? Maka malaikat yang membawanya mengatakan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Mereka menyebut namanya yang buruk yang pernah dinamakan di dalam dunia. Maka mereka minta izin untuk dia tembus ke langit. Fala yuftahu lahu, Tuhan tak buka untuk di langit. Kemudian Nabi membaca, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibuka untuk mereka pintu langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin, tulis namanya di dalam sijjin, iaitu buku-buku orang-orang jahat. Fil ard as-sufla, yang mana buku sijjin tu berada di bumi yang ketujuh, di bawah sekali. Fatutrahu ruhuhu, maka dicampakkan rohnya, tarhan, dicampakkan rohnya ke bawah. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, dikembalikan rohnya di jasadnya. Ada riwayat menyebut bila dicampak aja rohnya daripada atas tu, tak boleh buka langit kan. Campak roh seperti mana dicampaknya daging, burung ambil daging, macam burung sentak, dan dia dilemparkan di tempat yang jauh. Maksud lempar tu betul-betul lempar. Baik. Kemudian malaikat datang. Malaikat ni muka dan nakir lah. Dia datang, dudukkan dia, dan dia kata soalan yang sama, siapa Tuhanmu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Agak-agak dia jawab apa tuan-tuan? Dalam hadis ni Nabi kata, jawapan dia, dia tak tahu nak jawab. Dia memikirkan seolah-olah dia boleh jawab, tetapi jawapan tu dia tak dapat. Ini disebut oleh Syekh Utsaimin. Maksudnya dia rasa dia boleh jawab, tetapi yang jawab tu bukan mulut dia sebenarnya. Yang jawab tu adalah iman dan amal. Maka dia tak boleh jawab. Dia kata dia kata, la adri, dia kata aku tak tahu. Fayaqulani lahu, dua malaikat ni tanya lagi, agama kamu apa? Dia pun jawab aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, apakah lelaki yang diutus kepada kamu? Dia mengatakan aku tidak tahu. Fayunadi munadim minas sama, satu seruan datang daripada langit.
an kadhiba 'abdi, hamba aku ni menipu. Sebenarnya dia boleh jawab dengan jawapan yang dia buat dalam dunia. Kerana dia tak beriman, sepatutnya dia jawab dengan jawapan orang tak beriman, tapi dia cari jawapan yang betul. Kerana mereka tahu bila sampai pada hari kematian, tidak ada siapa yang boleh membantu mereka untuk mereka terlepas daripada azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian fa'afrishuhu, dalam hadis disebut fa'afrishuhu minan nar, ambillah hamparan daripada neraka, waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuknya pintu ke neraka, fayatihi min harriha wa sumumiha, panas neraka tu datang pada dia daripada pintu tu, bahang neraka tu datang daripada pintu tu, wa yudayyaqu alaihi qabruhu, ataupun wa yadhiqu alaihi qabruhu, disempitkan ke atasnya kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga bila disempitkan sehingga tulang rusuk dia ni kita panggil apa ni? Berselisih. Berselisih. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, qabihus thiyab, muntinur rih. Datang seorang lelaki, mukanya buruk, bajunya buruk, baunya busuk. Fayaqul abshir billadhi yasu'uka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Terimalah berita gembira yang menyedihkan kamu. Inilah hari yang mana kamu pernah dijanjikan. Maksud ini pun satu azab juga ni. Dia dah lah tak boleh jawab kan. Dia takut. Lepas tu datang pula satu orang muka buruk, menakutkan dia, baju pun buruk. Kita hari ni tengok hantu pun takut kan. Kan? Kita tengok dalam kubur dah lah, kubur apa ni, orang tu seorang. Dan datang muka buruk, datang baju buruk, bau pun busuk. Tiba-tiba dia kata abshir, terimalah berita gembira. Ini bukan berita gembira. Ini berita yang tak gembira. Kan? Tiba-tiba dia kata terimalah berita gembira. Ini pun azab sebenarnya. Kita tengah kena musibah, tiba-tiba kawan kita beritahu kawan, aku ni dompet hilang pula kan. Kawan kita kata rasakanlah. Kan azab tu kan. Putus kawan terus lah kan. Berita gembira tu dia kata kan. Jenuh. Baik. Maka dia kata, fayaqul man anta, siapa engkau? Fawajhukal wajhul yaji'u bisyarr, muka engkau ni muka bawa bala. Dia tahu ni muka bawa bala ni. Ini kalau dalam keadaan ni tak ada nikmat yang dibawa ni. Dia kata, ana amalukal khabith, akulah amalanmu yang hina, akulah amalanmu yang jijik. Dalam dunia kamu buat amalan, inilah rupa amalan kamu. Fayaqul Rabb la tuqimis sa'ah, dia mengatakan, wahai Tuhan, jangan bangkitkan lagi neraka. Maksudnya apa? Dalam kubur ni dia dah rasa bahang. Tuhan hantar bahang kat dia. Itu pun dia tak tahan. Dengan bau busuk yang datang daripada amal dia sendiri, dia tak tahan. Dia kata, wahai Tuhan, jangan bangkitkan neraka. Aku tak mau. Sebab kalau dalam kubur ni pun aku tak tahan dah, apatah lagi di akhirat. Cuma dalam hadis ni disebut orang mukmin dengan orang kafir. Cuma orang mukmin yang jahatnya nah, siapa pula yang bawa? Dalam hadis ni macam tak sebut kan. Tapi dalam riwayat lain untuk hadis yang sama disebut fajir, orang jahat. Dan dalam hadis yang disebut 90 yang dah bunuh 99 orang kan. Dia dah bunuh 99 orang, dia tanya satu orang nak taubat, orang tu kata tak boleh, dia bunuh cukup 100. Dan dia pergi tanya lagi orang nak taubat, orang tu kata boleh taubat. Tapi kau kena keluar daripada kampung kau, pergi ibadat dengan orang tempat lain. Pergi tempat sekian-sekian. Kan dulu biasa dengar kan hadis ni kan. Kan dia mati tengah jalan. Bila dia mati je malaikat azab dengan malaikat rahmat bergaduh. Siapa nak bawa roh dia? Menunjukkan orang jahat walaupun ada iman, mungkin malaikat azab yang akan bawa roh dia. Mungkinlah.
Tapi kita kata wallahu taala a'lam, apa pun mudah-mudahan kita tak masuklah dalam golongan yang orang yang mana malaikat tolong bawa roh kita. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca ni menjadikan kita rasa wahai Tuhan, jadikanlah aku ni sentiasa ingat kepada kematian, sentiasa ingat kepada dosa yang aku buat, terutamanya pada orang lain. Dosa pada orang ni yang payah ni. Dosa pada orang ni yang payah ni. Dosa pada Tuhan kita rasa boleh taubat. Dengan 3 syarat taubat cukup. Dosa dengan orang ni macam mana nak buat? Kena pergi minta maaf lah. Contoh mazhab Syafi'i kan? Kena pergi minta maaf. Dan kena sebut satu-satu. Al-Imamun Nawawi rahimahullah menyebut di dalam kitab Al-Adhkar. Dia mengatakan betul dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Nak minta maaf ke orang yang kita buat dosa ni, yang kalau kita mengumpat orang ke apa ni. Kan? Ini dosa mengumpat lah. Kalau dosa mencuri tu kena pulang balik. Tapi kalau dosa mengumpat, kita pernah mengumpat dia tak tahu kan. Lepas tu kita rasa nak pergi minta maaf. Nak sebut depan dia ke atau macam mana? Mazhab Syafi'i dalam isu ni dia kata ulama mazhab Syafi'i beza pendapat. Tetapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kena sebut satu-satu. Apa yang kita pernah kata dia. Sebab tu sebelum mengumpat tu tulis dulu tarikh, supaya nak minta maaf nanti ingat kita sebut satu-satu. Kalau mazhab Syafi'i lah. Ya betul, mazhab Syafi'i memang sebut gitu. Kerana mazhab Syafi'i ni berhati-hati. Dia kata kena sebut satu-satu. Kerana manusia ni kalau kita tak sebut, mungkin dia akan rasa macam mana saya nak sebut Imam Nawawi sebut macam ni. Dia kata kena sebut satu-satu. Kenapa? Kerana bila kita sebut satu-satu, bila dia nak maafkan, confirm dia akan maafkan. Kerana kalau kita tak sebut, manusia ni kalau kita sebut yang ni, mungkin dia maafkan yang ni. Tapi kalau kita sebut yang tu, dia tak maafkan yang tu. Dan kita kena sebut semua. Cuma adalah satu pandangan dalam mazhab Hanbali, dia kata kalau kita dah umpat orang dan dia tak tahu kita umpat dia, kita tak payah bagi tahulah. Kita taubat seorang-seorang, lepas tu kita istighfar untuk dia dan kita menyebut kebaikan-kebaikan dia pada orang lain. Macam syok kan? Semua nak tukar jadi Hanbali kan? Terutamanya geng-geng bawang se-Malaysia kan? Yang suka membawang ni semua tukar Hanbali lah kan? Tapi saya tak nafi, sebenarnya mazhab Syafi'i ni lebih selamat lah. Habis tu ustaz, saya dah minta maaf ke dia, saya sebut dah satu-satu. Semua benda saya sebut. Saya kutuk dia macam-macam. Dia kata, aku dulu pernah kutuk kau. Dia kata, apa benda yang kau kutuk aku? Tolong beritahu cepat. Aku kata, tapi janganlah marah. Aku kata, kan, kalau letak kuali sebelah muka kau, punggung kuali sebelah muka, aku tak nampak mana satu kuali. Dia pun kata, aku tak marah kan? Berani kau kata macam tu? Aku tak marah kan? Kata, berani kau kata macam tu? Sekarang kuali mana ada hitam kat bawah? Semua kuali tifal putih je kat bawah. Kan? Jadi kata, aku tak maafkan. Kalau tak maafkan macam mana? Kalau tak maafkan, mungkin kita akan bertemu di hadapan Allah, kita akan bayar dengan pahala kita. Kita akan bayar dengan pahala kita. Mungkin. Masa tu, bolehlah kita kata istighfar untuk dia. Kita sebut kebaikan dia. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Kebaikan akan memadam keburukan. Kemungkinan saja. Sebab itu dosa dengan orang ni hati-hati. Habis tu Ustaz, ada orang kata kalau kita minta maaf dengan orang tu, tiba-tiba orang tu tak maafkan, dia lah berdosa. Kita tak. Ada hadis, tapi hadis tu tak sahih. Hadis tu tak sahih. Yang sahihnya, bila dia tak maafkan, kita akan tolong bayar. Kita akan bayar dengan pahala kita. Kalau pahala kita habis, dosa dia kita ambil. Jadi sebab itu, bab dosa, hati-hati. Kerana kita semua ni akan mati. Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Kita akan pergi satu hari nanti. Kita beringatlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba yang bertakwa. Cukuplah sekadar itu dulu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau terasa hati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.